Sarawak komited untuk terus membangunkan potensi belia negeri ini dalam industri seni dan kreatif. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, ia terbukti menerusi usaha kerajaan yang telah meluluskan peruntukan bagi projek mengubah suai Dewan Undangan Negeri Lama menjadi pusat persembahan seni. Apabila pusat itu siap nanti, Abang Johari yakin belia Sarawak akan lebih berinovatif, kreatif dan mampu bersedia dalam apa jua situasi. Dalam pada itu, Abang Johari menaruh harapan agar industri kreatif di negeri ini dapat berkembang ke tahap yang lebih tinggi. Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan berkata, Sarawak menyasarkan 1.2 juta pelancong datang ke negeri ini sekaligus menjana keuntungan industri pelancongan sebanyak 3.2 bilion ringgit. Menurut beliau, jumlah pelancong yang datang ke Sarawak meningkat lebih 400% pada Januari dan Februari tahun ini berbanding bulan yang sama tahun lalu. Tambah Karim, sasaran bukan sahaja kepada pelancong domestik dari semenanjung Malaysia tetapi juga termasuk mereka dari negara yang melaksanakan laluan perjalanan lengkap vaksin VTL udara dan darat. Justeru beliau berharap industri pelancongan di Sarawak akan berkembang semula sebaik sahaja sempadan dibuka. Beliau juga yakin 2 tahun akan datang jumlah pelancong akan terus meningkat sekiranya penularan COVID-19 semakin reda dengan pelbagai aktiviti pelancongan akan diadakan. Sebuah taman teknologi agro Sartek akan dibina di Bintulu bagi membantu memajukan industri pertanian. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, taman itu dirancang khusus untuk memajukan industri pertanian di daerah berkenaan. Antara cadangan projek yang turut akan dilaksanakan adalah meneruskan usaha menaik taraf fasiliti dan membina taman teknologi seperti itu di Semenggoh, Kuching yang tertangguh sebelum ini. Rundi berkata pihak kementerian telah berbincang dan mengusulkan perkara tersebut kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan mendapat respon yang positif. Selain memajukan industri pertanian, projek ini juga katanya dijangka memberi manfaat dan impak kepada pembangunan negeri dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 yang mana projek ini memerlukan satu proses yang panjang dan teliti. Setakat ini kementerian beliau sedang meneliti dengan lebih terperinci segala fasiliti atau kemudahan yang diperlukan oleh pusat tersebut agar boleh membantu meningkatkan kualiti keluaran produk pertanian di negeri ini untuk dijual di peringkat global. Gara-gara cuba menyembunyikan kelahiran bayi, sepasang kekasih di Miri ditahan pihak polis. Ketua Polis Daerah Miri, Asisten Komisioner Hakemal Hawari memaklumkan pasangan tersebut disyaki menanam mayat bayi itu berhampiran kampung Bukit Jagus, Lambir, Miri. Suspek wanita berusia 19 tahun bersama teman lelakinya yang berusia 29 tahun ditahan di lokasi berasingan kira-kira jam 3.30 pagi. Hakemal berkata siasatan awal mendapati remaja berkenaan melahirkan bayi itu di asrama sebuah sekolah. Menurutnya, warden sekolah berkenaan membawa remaja itu ke Hospital Miri untuk pemeriksaan kesihatan susulan mengalami pendarahan teruk. Bagaimanapun, punca pendarahan itu kemudiannya membawa kepada terbongkarnya kes penyembunyian kelahiran bayi. Hasil tangkapan juga mendapati pasukan polis menemukan mayat bayi yang sudah reput ditanam. Mayat bayi terbabit kemudian dibawa ke Hospital Miri untuk tindakan lanjut dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran bayi. Berita baik buat orang ramai yang menanti-nantikan pembukaan Muzium Budaya Borneo. Ia akan dibuka pada 9 Mac akan datang. Orang ramai boleh mendapatkan tiket masuk ke muzium secara dalam talian bermula 1 Mac. Mengikut perancangan awal, muzium tersebut sepatutnya sudah dirasmikan namun terpaksa ditangguhkan akibat penularan COVID-19.